Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang Jumaat ini kita dapat mengadakan lagi tazkirah untuk memberi peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan peringatan ini akan memberi manfaat yang banyaknya kepada kita. Kita harap kepada Allah Ta'ala, kita akan berusaha secara upaya untuk memastikan menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita harap Allah Ta'ala memberi ganjaran yang banyaknya kepada kita dan memasukkan kita semua ke dalam syurganya. Tajuk tazkirah kita pada petang ini ialah menyatakan kasih kepada dunia. Ketahui olehmu bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu ialah tiap-tiap barang yang berada di atas muka bumi. Daripada segala yang diingini, dan daripada segala yang sedap-sedap, dan daripada segala mata benda yang diinginkan oleh nafsu, dan loba nafsu ke atasnya. Makna apa? Makna dunia ni apa-apa yang terdapat di dalam dunia ini, ataupun apa-apa yang terdapat di atas muka bumi ini, dan dia merupakan sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Nafsu bila tengok rasa seronok, nak semua, nak sehingga sampai lupa daratan. Dan dia merupakan satu perkara yang satu perkara yang sedap. Seronok, suka makan contoh. Lepas makan sehingga kita lupa. Jiran sebelah kita barangkali ada yang tak dapat makanan. Kita tak pernah pun bertanya siapa dia, mereka. Jadi inilah yang dikatakan dunia. Dan kata dia harta dan juga kemegahan. Harta dan kebanggaan setengah daripada dunia juga. Di mana dia, dunia dan harta ini merupakan dua macam daripada segala bagai-bagai dunia. Ataupun bahawasanya dunia itu merupakan tiap-tiap barang yang tidak memberi manfaat kemudian daripada mati. Itu takrif yang paling mudah. Apabila disebutkan dunia apa dia? Sesuatu yang tidak berguna selepas daripada mati. Bila mati benda ni tidak memberi manfaat. Contoh, kereta. Kita ada kereta. Lepas mati ada lagi kereta kita. Memberi manfaat tak? Sebab orang tak bawa masuk dalam kubur. Begitu juga dengan rumah. Begitu juga dengan kawan-kawan. Begitu juga dengan pakaian. Apa sahaja yang kita miliki sekarang ini, jika tidak memberi manfaat selepas daripada mati, dia panggil dunia. Tapi sekiranya dia memberi manfaat selepas daripada mati, orang tak panggil dunia. Walaupun dia berada dalam dunia. Baik. Dan akhirat itu tiap-tiap yang memberi manfaat kemudian daripada mati. Apa-apa yang memberi manfaat, apa-apa yang memberi keuntungan, yang memberi faedah selepas daripada kematian, orang tak panggil dunia. Orang panggil akhirat dia. Walaupun dia berada dalam dunia. Contoh ilmu. Contoh yang keduanya ibadah. Ibadah yang kita lakukan, sembahyang, puasa, baca Quran, tolong orang. Kemudian hantar makanan kepada orang. Beri infak, beri sumbangan. Ini dia tak panggil dunia walaupun benda itu berlaku dalam dunia. Kenapa? Sebab dia memberi manfaat. Bila selepas daripada mati. Sewaktu kita berada dalam dunia, apa yang kita buat itu tak nampak. Pemberian gantian dia tak nampak. Contoh kita memberi infak kepada orang. Kita beri RM10. RM10 itu kadang-kadang hilang gitu je.
Tapi sebenarnya apa yang kita beri itu akan diperolehi pulangannya di akhirat. Apabila saja kita mati, di waktu itu akan didatangkan semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu yang kita turunkan kepada sesiapa sahaja, yang kita ajarkan kepada sesiapa sahaja, nampak gaya macam tak ada apa-apa pun pulangan. Tetapi pulangan ini dapat dilihat ketika mana berlakunya kematian. Berapa ramai di kalangan guru-guru yang dulu dia menurunkan ilmu kepada murid-murid dia. Daripada murid dia tak kenal alif bota, sekarang anak murid dia boleh pandai membaca Quran. Dan anak murid dia boleh menurunkan ilmu kepada orang lain pula. Makna berapa banyak guru tadi memperoleh pahala? Banyak. Tapi kita tidak rasai. Dan kita tidak sedari bagaimana mereka yang berjasa menurunkan ilmu ini memperoleh gantian itu. Sebab mereka berada di alam yang lain. Dia tak boleh nak cerita kepada kita. Sebab kita berada di alam yang lain, dia berada di alam yang lain. Dan begitu juga dengan makanan yang menolong atas mengerjakan ibadah. Orang tak panggil dunia. Contoh kita makan nasi. Bila makan nasi, tubuh badan kita siap dan kenyang. Kita merasai kekenyangan. Menyebabkan kita rasa khusyuk untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Selesa kita nak baca Quran. Selesa kita nak solat. Dan bahkan bila kita pergi ke masjid, kita boleh berada lamanya dalam masjid. Kenapa? Tak teringat kepada makanan. Sebab perut kita dah kenyang. Maka makanan yang kita makan itu, walaupun nampak macam dunia, tetapi sebenarnya dia adalah akhirat. Dan bahawasanya kasih akan dunia itu merupakan kelakuan yang dicela oleh syarak. Cinta kepada dunia ni adalah satu sifat yang dilarang oleh agama. Dan adalah ia merupakan kepala bagi segala kesalahan. Kepala maksudnya ketua. Ketua kepada segala kesalahan adalah cinta kepada dunia. Jadi bila cinta kepada dunia berlebihan, maka punca kepada segala kejahatan itu berlaku. Ini berdasarkan firman Allah, fa'amma man tagha. Maka sesiapa yang melampau. Mana melampau di sini maknanya melibatkan diri kepada perkara yang harus sehingga menjerumuskan kepada perkara yang haram. Contoh makan. Makan ni adalah pada asalnya harus. Lepas makan sampai peringkat kenyang sangat. Nak bangun pun tak boleh. Maka apabila sampai kepada peringkat terlalu kenyang, maka hukumnya haram. Asalnya makan itu harus. Jadi sebab itu kita tengok dalam bulan Ramadan. Contoh. Orang-orang kita yang tak berapa faham dengan agama ni, dia mengikut apa yang dilihat oleh mata dia. Jadi apa sahaja yang berkenan oleh mata dia, dia beli. Beli. Akhir sekali dia makan. Tak habis pun apa yang dia beli, maka dibazirkan. Maka itulah yang dikatakan cinta kepada dunia yang sampai kepada peringkat haram. Kenapa? Kerana tamaknya dia nak memiliki itu dan ini, akhirnya dia tidak dapat menghabiskan. Baik, Allah Ta'ala kata sesiapa yang melampau daripada yang harus kepada yang haram, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah Ta'ala kata sesungguhnya neraka jahim itulah merupakan tempat kediamannya. Mudah saja nak masuk neraka ni awak. Mudah. Mana hari ni kalau kita tengok betul-betul lah, kalau kita perhati betul-betul, saat kita berhadapan dengan COVID ni, ada di antara orang-orang kita yang berharta. Janganlah kita menyalahgunakan harta yang Allah Ta'ala beri. Ingat-ingat di belakang kita ramai lagi golongan yang susah, yang perlu kita membantu mereka. Dan tak rugi kita bantu dia. Bahkan kita mendapat keuntungan. Tapi oleh kerana hubbud dunia, cinta kepada dunia ini terlalu tebal dalam sanubari kita, kita merasakan rugilah. Tolong dia rugi. Kita nak dapat sumber keuangan ni bukan senang, payah. Jadi molek-molek kita dapat nak tolong dia. Buat apa dia? Jadi pemikiran yang seperti itu adalah pemikiran yang kolot,
yang tak sepatutnya ada pada diri mana-mana orang yang mengaku dia beriman kepada Allah. Baik, Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin." Sekiranya dunia ini ada nilaian di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk je, kata Nabi. Andai kata dunia ini ada nilaian di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk je, nak ceritanya sikit je. Andai kata dunia ini ternilai di sisi Allah Ta'ala, ma saqa kafirun minha syurbata ma'in, sudah tentu Allah Ta'ala tidak akan beri minum kepada orang kafir walaupun setengah air. Ini janji Allah Ta'ala. Hari ini kalau kita tengok yang kafir lebih kaya, lebih mewah, lebih hebat hidup dia kalau dibandingkan dengan kita orang Islam. Ini apa maknanya? Maknanya dunia yang dimiliki oleh orang kafir itu tidak langsung mempunyai nilaian di sisi Allah Ta'ala. Dan tu kalau dunia tidak ada nilaian, kenapa kita bersusah-susah nak kepada dunia? Kenapa kita sampai peringkat gila-gila kita mengejar dunia ini sampai peringkat tinggal segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, semayang sampai tak semayang, aurat sampai tidak tutupnya. Kenapa nak lariskan jualan, terpaksa menedah aurat untuk menarik perhatian orang? Kenapa